Zombie Apocalypse. Daun dah mula gugur. Dan dulu daun ni memang padat. Sekarang sudah kita boleh melihat tembus. Sudah ada kawasan yang banyak yang boleh lihat tembus. Daun yang sudah gugur banyak. Ini antara faktor-faktor ialah kita terlewat mengambil tindakan. Dan ini sudah masuk ke tahap jangkitan yang sudah serius ataupun kita panggil tahap jangkitan yang teruk dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya kalau masuk tahap ini memang dia akan mengganggu pertumbuhan pokok kita. Walaupun dia tidak membunuh pokok kita, tetapi dia boleh dikatakan sudah mengganggu pertumbuhan pokok agak serius dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau nak memastikan kita mengawal dengan baik, satu daripadanya ialah kita harus pastikan buat pemeriksaan sekerap yang mungkin. Dan dalam buat diagnosis, biasanya kita sering melakukan kesilapan dalam membuat diagnosis ini juga antaranya kita juga ada buat kesilapan. Contohnya kita lihat yang ni, banyak orang ingat ini adalah rhizotonia juga, ya. Ini sebenarnya bukan rhizotonia, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini masalah apa? Kekurangan air. Kalau kita lihat dari segi daun di sini, ya. Nampak tak daun yang saya tunjukkan di sini? Dia cuma kering di penghujung daun ni. Yang ni bukan rhizotonia. Ini lebih pada simptom kekurangan air. Jadi kesilapan diagnosis sering berlaku jugalah dalam bila kita nak memastikan adakah ni rhizotonia atau tidak. Kedua, kita lihat lagi satu kesilapan diagnosis. Ini juga gambar saya nak tunjukkan. Walaupun nampak macam rhizotonia, dia kering-kering sedikit kan. Ini lebih pada masalah terlalu banyak baja yang kita tabur ataupun terlalu berdekatan dengan pokok. Yang akan menyebabkan berlakunya simptom ini. Terusnya kita lihat lagi. Okey, kita lihat ni lagi. Dan kesilapan diagnosis juga boleh berlaku. Kita lihat yang ada daun di sini tiba-tiba kering. Yang ni yang tadi ada orang tanya kena masalah ranting atau ulat yang diserang pokok. Ini antara masalahnya ialah cikada menyerang pada dahan. Sebenarnya cikada bertelur pada dahan batang yang menyebabkan daun ni dahan ni kering. Dan yang ni pula kadang-kadang kita ingat masalah penyakit, tapi sebenarnya adalah ranting patah. Kadang-kadang ni mungkin dipanjat oleh monyet ataupun kecederaan fizikal menyebabkan ranting patah. Dan kita anggap ni mungkin penyakit. Tidak, ini adalah masalah dahan patah. Okay. Dan contohnya kalau kita sudah buat rawatan, ini antara contoh-contoh yang selepas kita buat rawatan dengan monserin, daunnya sudah kering, tapi dia tidak akan pulih lagi. Dia akan menjadi sebahagian. Jadi ini juga akan mengurangkan fotosintesis. Jadi kalau boleh kita jangan merawat bila nampak sudah serius baru buat, itu sudah terlewat. Kalau boleh kita buat seawal mungkin. Jadi nak memastikan masalah tidak berlaku, kalau boleh ialah buatlah pemeriksaan kebun sekerap yang mungkin. Kalau boleh seminggu 2 kali. Dan seandainya sudah berlakunya penularan penyakit, kalau boleh kita kena sembuh berturut-turut seminggu sekali untuk 2 minggu. Sekurang-kurangnya 2 pusingan untuk memastikan kita dapat menghentikan penyakit hawa daun ini daripada terus merebak. Kalau boleh kita nak sembuh 2 kali dalam seminggu sekali, dan selepas seminggu kita sembuh sekali lagi. Okay. Kalau kita lihat pada gambar ini, sebenarnya kebun ini sebenarnya menghadapi masalah yang sangat serius dengan rhizotonia. Daunnya boleh kita gugur habis, sekarang tumbuh daun baru balik. Jadi kalau seandainya berlaku, kebun ini dulu memang cantik, redup sekali. Tapi tak disangka-sangka pada 2 bulan ini disebabkan perubahan cuaca dan pokok masa itu tengah berbuah lebat, diserang oleh masalah rhizotonia. Dan kalau kita lihat apakah masalah rhizotonia ini, dia boleh menyebabkan daun mati.
Okey, satu daripadanya. Kedua ialah ranting. Kalau pokok yang kecil atau pokok yang besar ni pun ada yang rantingnya kering mati. Tidak larilah. Kalau dia serius, kalau kita tidak tindakan adalah keguguran daun. Bila daun diserang memang habis gugur habis. Memang daun durian akan gugur. Keempat adalah penurunan hasil. Kita dapati kalau daun dah kurang, jadi makanan tidak dapat disintesiskan. Jadi hasil juga akan menurun. Ini antara faktor yang kita harus beri perhatian. Dan akhirnya pertumbuhan pokok kita terencak. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pastikan ialah durian ni daunnya sentiasa sihat dan elok. Kalau tidak, memang akan menyebabkan kerencatan dalam pertumbuhan. Seandainya berlakunya rhizotonia. Okay. Seterusnya kita lihat kepada masalah rhizotonia lagi. Kalau kita lihat dalam ini melalui drone, gambar saya ambil, kebun ini pun sebenarnya boleh kata hampir keseluruhan kebun dah diserang. Dulu memang nak lihat tu memang hijau gelap lah. Dan kita lihat di sini seluruh kebun dah dijangkiti kecuali saya bulatkan di sini ada 2 pokok di sini. Daripada variety yang berlainan, jadi terselamat. Biasanya kalau musangking, kalau dia kena satu kebun tu, sebab sekarang kalau orang tanam memang satu kebun penuh dengan musangking kan. Kalau sekali kena memang dia akan merebak ke seluruh kebun. Jadi bila kita tanam secara monoklon ataupun satu jenis durian sahaja, kita kena berikan sedikit perhatian dari segi pengurusan masalah ni. Kalau tidak memang dia akan menjadi satu ancaman kepada kita. Dan kita lihat penurunan hasil. Yang ini di bawah kita tengok dia pasang jaring. Maksudnya durian sebenarnya sudah berbuah banyak. Tetapi disebabkan daun gugur ni lah, rhizotonia ni menyebabkan pokok mengalami kerencatan dan juga musim yang akan datang hasilnya akan menurun. Dan wabak ni ataupun penurunan penyakit ni sekarang agak serius di Raub dan terutama di kawasan Sungai Ruang dan Sungai Kelau yang sekarang kita perhatikan. Banyak petani menghadapi masalah ini. Dan salah satu faktor yang dihadapi adalah disebabkan pokok mereka sudah tinggi, semburan tidak sampai. Contoh kita lihat pokok ni, masih ada banyak buah yang tergantung di atas pokok kan. Kalau daun dah gugur dan tumbuh pucuk baru, kualiti durian pun menurun sebab tidak ada makanan yang mencukupi untuk membantu pertumbuhan buah durian. Dan kita lihat ialah contohnya ini adalah satu daripada kebun yang kita buat rawatan dan tidak ada buat rawatan. Kebun yang ini adalah kebun saya sendirilah. Kita buat rawatan. Jadi kita lihat ialah tak ada masalah. Sedikit saja. Yang di sebelah sini pula kebun yang jiran saya tidak jauh daripada saya. Sebab pokoknya terlampau tinggi, tiada melakukan rawatan. Jadi kita lihat dari segi dari atas ni memang boleh kata banyak daun dah kering, nampak di sini. Yang bawah okey, yang atas semua kering. Ini juga antara faktor-faktor disebabkan ketinggian pokok dan juga semburan tidak sampai. Jadi antara kaedah yang kita harus lakukan iaitu melalui selalu yang diperkenankan oleh Jabatan Pertanian, iaitu GAP, Good Agriculture Practice, ataupun kita panggil APB, Amalan Pertanian Baik. Satu daripada faktornya ialah kita buat pemangkasan. Ini adalah contoh pemangkasan yang kebun yang saya lawat dulu. Kalau kita lihat tengok dari segi cabang dia pun sebenarnya memang 90 darjah ke bawah. Ini antara satu daripada kawalan yang baik dan kita juga boleh mengawal ketinggian pokok, memudahkan pengurusan dan juga kalau kita melakukan pengemburan racun pun mudah sedikit. Jadi kalau tuan-tuan yang baru tanam durian, kalau bolehlah sila praktikkan jugalah kaedah cantasan dahan. Ya. Nampak?
Jadi sebenarnya pemangkasan pokok ni bukan hanya untuk berbuah dan juga bukan untuk hanya mengawal ketinggian, tetapi juga untuk memastikan pengudaraan pokok yang baik. Kalau kita dapat memastikan pengudaraan yang baik, penyakit hawa daun ini juga dapat dikawal dengan baik. Selain daripada kita hanya bergantung pada penggunaan racun kulat, tapi dari segi kita juga pengurusan ataupun amalan dalam ladang juga penting. Tujuan kalau kita buat pemangkasan salah satunya ialah kita nak kurangkan kelembapan di dalam pokok, kelembapan udara di dalam pokok. Sekiranya kita dapat lakukan setiap bulan pemangkasan dan juga mengurangkan dahan-dahan yang kecil supaya dahan tu jangan terlalu banyak. Kalau banyak selepas berbuah dia kering dan pokok akan semakin tinggi. Okey, kita lihat lagi. Kaedah mengawal rhizotonia. Ini saya tunjukkan satu contoh gambar di mana pemangkasan tidak dilakukan. Jadi penggunaan pokok dia tidak baik. Jadi kalau kita buat pemangkasan, contohnya kita lihat kebun di sini ya. Yang saya buatkan bulat di sini, dua merah bulat di sini adalah contoh-contoh kebun terlampau tinggi. Bila sebuah racun, tengok yang di bawah masih hijau lagi kan. Yang atas terkering. Ini adalah satu faktornya ialah semburan racun tidak sampai. Dan juga ada petani yang menganggap ini adalah penyakit penyakit daun, dia salah taksir, dia ingat penyakit ulat yang mengganggu. Ini juga kadang-kadang kita salah taksir. Ada orang ingat ni adalah diserang oleh serangga, perosak. Tetapi sebenarnya bukan. Kalau kita lihat tiba-tiba daun gugur banyak, serangga tidak akan menyerang begitu cepat. Biasanya adalah kulat yang menyumbang pada masalah ini, dan ini adalah satu daripadanya bagaimana kita nak menilai ataupun memastikan kaedah yang kita pastikan yang penyakit yang serang tu penyakit apa yang menyerang pokok kita. Jadi biasanya kalau pokok yang terlalu tinggi, racun kulat tak sampai, last yang atas tu daun gugur habis. Jadi kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, sila lakukanlah pemangkasan yang seboleh-bolehnya, jangan terlalu tinggi. Kalau tidak suka untuk kita nak menguruskan. Dan ini tengok dalam gambar ini saya tunjukkan di tanda aras yang kuning di sini. Sebab tiada lakukan pemangkasan, pokok dah terlalu tinggi. Yang di atas ni racun tak sampai. Tengok dalam kotak ni. Sebab semburan racun tak sampai, daun di atas gugur habis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh pokok tu jangan terlalu tinggi. Kalau boleh kita nak kawal ketinggian dia, kalau bolehlah kurang daripada 10 meter. Tapi sekarang ni saya tengok kebun yang di Sungai Roan dan Sungai Roan ada yang sudah mencapai 20 tahun, 30 tahun. Pokok mereka dah sampai kadang-kadang 30 meter, 40 meter tinggi. Jadi nak menyembur tu memang sangat susah. Sangat sukar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh kawallah ketinggian pokok dan jangan tanam terlampau padat juga. Tanam padat mungkin untuk peringkat awal memang bagus sebab hasil mula tinggi kan. Tetapi semakin pokok kita membesar, kalau terlampau padat, masalahnya akan menjadi semakin mencabar.